Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menyambung kembali pengajian bagi kitab Tanbih An-Naimil Ghamr ala Mawasimil Umr, karangan Sayyidi Al-Imam Jamaluddin Abul Faraj Abdul Rahman ibnu Ali Ibnul Jauzi radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu pada bab yang kelima, fi mausimil qamis. Jelas pengajian? Jelas. Al-babul qamis fil mausimil qamis wa huwa halul harim. Bab yang kelima pada menceritakan tentang peringkat yang kelima. Peringkat yang kelima dalam perjalanan umur seorang manusia. Ini peringkat yang terakhir, iaitu bermula daripada umurnya 71 dan ke atas. Maka itu adalah umur disebut sebagai harim. Halu al-harim. Sama. Jadi ini yang terakhir bagi peringkat umur manusia. Dan kalau orang yang telah mencapai kepada umur tersebut, apa yang perlu untuk dilaksanakan dan dilakukan oleh orang tersebut? Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, fil hadisi, disebutkan dalam hadis, Ibnu Samanina asirullahi fil ardi. Orang yang berumur 80 tahun adalah tawanan-tawanan Allah di atas muka bumi Allah Ta'ala. Maksudnya mereka diikat dengan tanggungjawab yang besar, dan mereka itu perlu untuk melaksanakan perkara yang sepatutnya dan sewajibnya bagi melepaskan mereka daripada siksaan di akhirat kelak. Itu dimaksudkan dengan Ibnu Samanin asirullahi fil ardi. Walam yabqa fi zamanil harim illa tadaruka ma mada. Tidak kekal bagi orang yang berada pada waktu umurnya 70 tahun ke atas ini, melainkan mendapatkan ataupun berusaha untuk menggantikan semula apa yang telah berlalu. Wal istighfaru wad du'a'u wa 'amalu ma yumkinu minal khair. Jadi istighfar, mohon ampun kepada Allah, berdoa, beramal dengan yang mampu baginya dengan kebaikan, igtinaman lis-sa'ati, iaitu mengambil perhatian dan juga mengambil untung dengan masa yang telah diberikan, watta'ahubi lirrahili, atau watta'ahubu lirrahili, dan iaitu bersiap untuk ar-rahil, iaitu pergi meninggalkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu ni antara hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan yang kita lihat kecil pada amal tersebut tetapi besar pada pahalanya. Contoh seperti membaca 3 qul, membaca qul huwallahu ahad surah al-ikhlas sebanyak 3 kali bersamaan dengan 1 kali khatam Al-Quran. Membaca qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 4 kali seakan-akan mengkhatamkan sekali khataman Al-Quran. Jadi 1 kali bacaan tadi bersamaan dengan 1/4 Al-Quran. Al-Ikhlas 1 kali bacaan sama dengan 1/3 Al-Quran. Dibacakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 33 kali, 33 kali, 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dicukupkan dengan la ilaha illallah, itu akan menggugurkan dan menghapuskan dosa walau kana misla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Maka amalan-amalan tersebut yang dilihat amalannya kecil dan nampak biasa, tetapi pahalanya sangat besar dan anugerahnya sangat luar biasa. Maka apa hikmahnya Allah Ta'ala menyebutkan dan melalui lisannya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faedah-faedah tersebut. Faedahnya adalah kepada orang-orang yang tidak sempat bagi mereka melaksanakan perkara tersebut ketika mana masa mudanya, maka setelah mana dia mengetahui perkara tersebut, maka dia menggunakan masa tersebut untuk
mendapatkan apa yang telah berlalu sebelum ini. Jadi itu antara hikmah yang disebutkan oleh Maulana Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu taala anhu di dalam karangan beliau. Wa kana sariyus saqati la yanamu illa ghalabatan. Sebutkan bahawa Sayyidina Sari As-Saqati atau Saqti, beliau tidak tidur melainkan tak sengaja. Illa ghalabatan maksudnya kalau tidak sengaja saja tertidur. Beza dengan kita yang mencari masa untuk tidur. Wa daqalu 'ala al-Junaid rahimahullahu taala wa huwa fil maut. Orang ramai anak-anak murid dan juga kekasih-kekasihnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, masuk bertemu dengan beliau ketika beliau hampir wafat. Wa huwa yarka'u wa yasjud. Beliau sedang masih dalam keadaan rukuk dan sujud kepada Allah pada waktu tersebut. Waktu itu dah nazak, masih lagi solat. Fa arada an yasni rijlahu fi salatih. Dan mereka ingin membetulkan kakinya pada ketika tersebut, ketika dalam solat, kerana dilihat beliau tidak bergerak lagi pada waktu itu. Fama amkanahu li khurujir ruhi minha. Tidak mampu mereka membetulkan kaki Sayyidina Al-Junaid radhiyallahu taala anhu kerana beliau telah wafat pada ketika itu. Wafat ketika sedang sujud. Faqala rajulun. Lalu ada seorang lelaki berkata, "Ma hadha?" Ni kenapa jadi macam ni? Maka ditanya juga, ada sebut kepadanya, qala lahu rajulun, "Ma hadha ya Abul Qasim?" Ada riwayat yang menyebutkan, "Ma hadha ya Abul Qasim." Abul Qasim ini Junaid Al-Baghdadi. Jadi kerana itu kata ulama, larangan Nabi SAW, Nabi mengatakan, "La tukanna bikunyati," jangan kamu memberi kunyah dengan kunyahku, iaitu dengan menyebut Abul Qasim. Larangan tersebut kata ulama adalah larangan pada zaman Nabi SAW. Jadi Abul Qasim boleh juga digelar setelah wafatnya Nabi SAW, maka tidak ada masalah lagi. Sebabkan kerana ada sebahagian di kalangan Yahudi dan musyrikin yang mempermainkan gelar atau kunyah tersebut. Ketika Nabi lalu di sisi mereka, lalu mereka memanggil, "Ya Abul Qasim." Baginda Nabi berpaling, lalu mereka mengatakan, "Kami tak panggil kamu pun, kami panggil orang lain yang namanya Abul Qasim juga, bukan kamu." Jadi pemain dengan Nabi SAW, mempermain-mainkan Rasul. Maka baginda Nabi mengatakan, "La tukanna bi kunyati." Jangan seorang pun memberi kunyah atau gelar dengan Abu atau tadi, dengan seperti yang disebutkan oleh Nabi, yang disebutkan kepada Nabi SAW. Tamam. Tapi setelah zaman Nabi tidak ada masalah. Ini pandangan sebahagian ulama, antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Laqani dalam Jawharatut Tauhid dengan mengatakan, "Kaza Abul Qasim hudatu ummah." Jadi Abul Qasim tadi adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi katanya, seorang lelaki ni tanya, "Ma hadha ya Abul Qasim?" Ni apa kena dengan kamu wahai Abul Qasim? Sayyidina Abul Qasim Al-Junaid dah wafat pada waktu itu. Faqala, dan riwayat kata beliau menjawab pada waktu tersebut. Sebagian riwayat lagi kata tak, faqala ni orang lain yang jawab. Tapi faqala di sini beliau yang menjawab. Kata beliau, "Hadhihi ni'amullahu akbar." Ini adalah nikmat Allah yang besar. Hidup balik, jawab, mati balik. Jadi ini anugerah yang Allah Ta'ala beri, karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada para walinya yang hidup mereka dihabiskan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Amir bin Abdi Qais yusalli kulla yawmin 1000 raka'ah. Amir ibni Abdul Qais, Abdi Qais, menunaikan salat pada setiap hari 1000 rakaat. Setiap hari 1000 rakaat, masya-Allah. Walaqiyahu rajulun. Seorang lelaki datang bertemu dengan beliau. Tamam? Lalu berkata, "Faqala ukallimuka kalimatan?" Boleh tak saya nak bersembang dengan tuan guru satu kalimah ataupun dengan pandangan dan seumpamanya. Ini walau sedikit masa saja nak bercakap dengan tok guru, katanya. Faqala amsiki syams hatta ukallimak. Tahan matahari sehingga aku boleh bercakap dengan kamu. Maksudnya kalau kamu boleh tahan masa, aku cakap dengan kamu. Tapi masalah cakap dengan kamu buang masa. Amsiki syams hatta ukallimak. Ini kalam ni kata Maulana Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yuktab bima'iz zahab. Jadi ditulis dengan tinta emas.
amsiki syams hatta ukallimak. Ini juga disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ketika ada seorang datang, ukallimuka kalimah, boleh tak saya nak bercakap dengan kamu dengan satu kalimah? Sikit saja nak cakap masa. Katanya, amsiki syams hatta ukallimak. Kamu tahan matahari, aku cakap dengan kamu. Nah, maksudnya kamu tahan masa, saya akan bersembang dengan kamu. Faqala lahu rajulun, tamam. Ada seorang lagi datang bertanya, sa'alahu ajil fa inni mubadirun. Ada orang lelaki ni mai tanya soalan. Dia tanya soalan kepada beliau, maka dikata kepada lelaki tersebut, ajil, cepatkan soalan kamu. Fa inni mubadir, aku sekarang ni dalam keadaan kalut nak pergi ke satu tempat. Qala wa ma alladhi tubadir? Apa yang kamu kalutnya? Nak pergi ke mana? Qala khuruju ruhi, dia kata. Iaitu kalut disebabkan kerana nanti akan keluarnya rohku daripada tubuhku. Maksudnya sentiasa masanya diletakkan al-maut nasba ainaih, kata ulama. Maut itu, kematian itu adalah berada di depan mata mereka sentiasa. Itu katanya, saya sedang bersegera sekarang ni. Bersegera apa? Bersegera akan keluar rohku daripada diriku. Macam tu sekali. Wa qala Utsman al-Baqillani, kata Imam Utsman al-Baqillani, abghadul asya'i ilayya waqtu iftari. Benda yang paling aku benci adalah waktu aku makan. Li'anni ashtaghilu bil akli 'inda dzikri. Ini kerana aku akan menyibukkan dengan diriku dengan makan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Ini cerita ini digunakan dan disebutkan oleh Imam Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Qimatuz Zaman 'inda ulama. Disebutkan dalam kitabnya kisah-kisah ni. Bagaimana masa itu diambil berat oleh para ulama. Kena baca kitab tu bagi penuntut ilmu. Qimatuz Zaman 'inda ulama, wajib dibaca oleh penuntut ilmu. Nah, yang ini kedudukan masa di sisi para ulama. Karena kenapa para ulama sangat menjaga masa? Karena hum aqalun nas. Dan mereka adalah orang yang paling berakal, yang tahu untuk menggunakan masanya dengan kebaikan. Wa kana Dawud at-Ta'i rahimahullahu taala yashrabul fatiyat. Minta maaf. Wa kana Dawud at-Ta'i rahimahullah yashrabul fatita wa la ya'kulul khubza. Sayyidina Dawud at-Ta'i rahimahullah yashrabul fatit wa la ya'kulul khubza. Al-fatit ni sejenis makanan. Nah, makanan Arab yang mereka makan. Fatit ni dia bentuknya macam orang panggil apa? Macam kuah tu. Dia katanya. Dan wala ya'kulul khubza, tapi dia tak makan roti. Maksudnya ini hanya guna untuk menjadi pencicah kepada roti. Dia hanya makan yang tu saja. Dia minum yang tu dan tidak makan roti. Faqila lahu fi dhalik, maka ditanya kepadanya tentang masalah tersebut, kenapa dia hanya minum fatid tapi tidak makan roti? Faqala baina akli al-khubzi wa syurbi al-fatid qira'atu 50 ayah. Karena di antara makan roti dengan minum fatid tadi boleh baca 50 ayat Al-Quran. Buang masa, dia kata. Jadi bila buang masa, ambil pilih yang mana satu saja. Salah satu saja diambil untuk dilakukan. Tapi kita yang zaman lah, apa dia yang kita buat? Kita suka duduk di kedai makan. Faham? Dan suka bersembang. Panjang sembang. Akhirnya tak ada faedah. Dia kena tukar benda tu. Pada duduk kedai makan, baca kitab. Bawa kitab, baca kitab. Bawa kitab, diskusikan kitab. Wa dakhala qaumun ala 'abidin. Ada satu kaum, ini orang dulu ni, mereka ni dia terus terang. Perlu juga kadang-kadang terus terang, tapi orang lah kalau kita terus terang, dia tak ada husnuzan dengan para awliya dan ulama. Jadi ulama lah kena raikan juga dengan hal awam. Hal awam dan ini mereka datang dengan keawamannya. Dia datang bukan untuk dididik. Dia datang untuk menilai dan melihat alim tersebut. Patutnya dia datang, kalau tengok hal alim tadi, macam mana halnya, diambil hal tadi sebagai panduan dia. Diambil hal tadi sebagai teguran kepada diri dia. Tak, orang lain, orang awam zaman lah, datang kepada alim, bila dilihat hal alim tadi berbeza dengan apa yang dia inginkan, maka waktu itu dia akan mencela alim tersebut. Dan dia akan mencela dan merendahkan dan memperkecilkan alim tadi
sehingga seorang menganggap kata ini bukan alim. Itu. Tengok ada seorang lelaki, dakhala qaumun ala abidin, satu kaum ni masuk bertemu dengan seorang abid, ahli ibadah, faqalu, lalu mereka mengatakan, la'allana syaghalnaka. Ni orang Melayu kita macam tu kan salah. Dan mereka jumpa Tok Guru kata, maaflah Tuan Guru noh, kami ganggu apa ni? Lebih kurang tu lah. Kami sedang mengganggu ni. Apa kata abid ni? Qala sadaqtum. Betul, memang hampa ganggu pun. Dia kata, kuntu aqra'u famana'tumuni. Aku sedang baca kitab, kata dia. Tapi kamu yang ganggu aku. Menghalang aku daripada membaca Al-Quran, membaca kitab. Ini kuntu aqra'. Aku sedang baca Al-Quran tadi. Aku sedang membaca kitab tadi. Tapi ketika kamu datang, famana'tumuni. Kamu telah menghalangku daripada membaca Al-Quran dan membaca kitab. Tamam. Jadi yang panggil apa? Dan ini dimasukkan dalam manaqib. Dalam manaqib maksudnya diceritakan bagaimana beliau menjawab jawapan tersebut. Kalau orang kita ni kata ni, alim ni tak layan orang. Kan adab kalau tetamu datangkan melayan tetamu. Jenuh. No? Ya, nak layan ada masa dia. Nak layan ada waktunya. Nak layan pun ada tempat dan keadaan. Lihat juga macam mana orang panggil apa, keadaan, situasi dan seumpamanya. Tamam? Lepas tu jangan marah kalau kata alim tadi tidak mau layan kita. Kalau kita datang dengan tidak ada adab, kalau kita layan dan datang dalam keadaan tidak menjaga dengan baik pada waktu tersebut, adab dan tata susila, tak kena waktu dan seumpamanya, jangan dimarahi dan jangan berasa hati kalau waktu tersebut kalau alim tadi tidak layan kita. Alif Najmi? Itu dia. Dah buka puasa dah? Buka lagi? Dia puasa, buka puasa macam tak puasa. Alif Najmi? Entah makan apa ni? Makan apa? Nasi apa? Nasi putih. Nasi putih. Dia sebab ni pukul 9 ni. Memang waktu tidur dah ni. Wa man nazara fi syarafil umri igtanimhu. Siapa yang melihat dengan kemuliaan umur, maka dia akan mengambil berat dengan umur tersebut. Wa fi sahihi, dalam sahih disebut, yakni sahih Ibn Hibban, man qala subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang sebut subhanallah wa bihamdih, maka akan ditanam kepadanya satu pohon kurma dalam syurga. Allah. Jadi maksudnya apa di sini? Nak tengok kebun kita besar mana di dalam syurga, sebanyak mana kita zikir subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi itu. Kalaulah sehari kita zikir tu 100. Maksudnya 100 pokok dalam syurga. Tamam? 100 pokok agak-agak berapa relung kalau kata dalam Kedah. Di Kedah ni 100 pokok. Dekat-dekat 3 relung. 100 pokok. Lebih kurang lah. 100 pokok dekat 3 relung, lebih 3 relung. Tamam? 3 relung sama dengan berapa ekar? Pandai. 2 ekar. Sebab 1 ekar sama dengan 1.4 relung. 1 ekar sama dengan 1.4 relung, lebih kurang lah. Lebih kurang 2 ekar. 2 ekar sama dengan 3 relung, lebih kurang. Tamam? Bayangkan kalau kata sehari tu dia ucap 1000 kali. 1000 kali la ilaha subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Agak banyak mana dia akan dapat? Itu sejauh, maksudnya dalam hadis disebut kata, bila orang tadi sebut, maka ditumbuhkan satu pohon kurma dalam syurga Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Yang pertama, kebunnya akan luas. Yang kedua, dia ahli syurga. Itu. Takkan kebun dia dalam syurga, dia tak masuk syurga. Kebunnya dalam syurga. Dia dalam neraka. Nanti dia akan pergi lawat kebunnya. InsyaAllah dia akan masuk nanti. Tapi ini sebagai tafa'ul. Moga dia akan masuk syurga Allah Ta'ala. Ini sebagai berita gembira kepada orang yang membanyakkan zikrullah, mereka akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam? Jadi banyak akan sebut yang tu. Pada buang masa, menyembang kosong, pegang tasbih,
Tasbih mahal dah. Tasbih mahal. Tasbih tok guru je pakai. Ya. Tasbih tu kalau tengok tu gaya tu tok guru yang pakai tasbih tu. Dia pakai tasbih tu, masya-Allah. Ha? Jadi kalau tasbih mahal, tak guna untuk zikir, tak guna untuk wirid. Jadi apa guna? Pegang tasbih saja. Boleh. Jadi kalau kata macam tu, seperti mana orang bila pegang handset, dia akan manfaatkan handset tu dengan sesungguh-sungguhnya. Kerana tu alat. Baik, kenapa bila orang tu tasbih ada di tangan, dia tak manfaatkan sungguh-sungguh tasbih tadi di tangan dia waktu tersebut. Manfaatkan dengan zikrullah, dengan salawat kepada Nabi SAW. Maksudnya penuhkan masa kita dengan perkara tersebut, maka Allah Ta'ala akan bagi kebaikan. Lebih lagi kepada orang yang telah umurnya 70 tahun ke atas. Baik, bayang kalau ketika daripada umurnya muda, syabab, sinus syabab telah mula dah dengan gharsu tadi. Setiap hari kalau dia wirid zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali sehari. 100 kali saja. Maksudnya 100 pokok dah tanam. Kalau 1000 kali, kalau 100 pokok dah 3 relung. Sehari 3 relung, tanah dia dalam syurga. 2 hari 6 relung, tanah dia dalam syurga. 3 hari dah 9 relung, tanah dia dalam syurga. Bayangkan tiap-tiap hari. Agak-agak tanah dia besar mana? Sampai umur dia 80 tahun. Seperti para wali Allah Ta'ala. Yang dengan salawatnya, dengan zikirnya, dengan Masya Allah. Jadi daripada masa kita buang dengan benda yang kosong, pada masa kita ni buang dengan benda-benda yang tidak berfaedah, daripada duduk mengumpat orang, tengok kelemahan orang, tengok apa semua sekali, lebih baik sibukkan diri dengan zikrullah. Lebih baik sibukkan diri dengan salawat kepada Nabi SAW. Maka tu yang akan mendapat kemanfaat besar kepada diri kita sendiri. Qala al-Hasanul rahimahullah, kata Imam Hasanul Basri rahimahullah, al-jannatu qi'an. Jannah itu qi'an, maksudnya apa dia? Al-ardu mustawiyah qaliyah min asy-syajar. Nah, qi'an ni jamak kepada qa. Qi'an jamak, dia bukan qi'an ni alif nun tu bukan dan tanda kepada tasniyah. Qi'an tu jamak. Jadi al-jannatu qi'an, syurga ini kosong daripada pokok permulaannya. Baik, apa yang menumbuhkan pokok? Wal malaikatu taghras. Malaikatlah yang akan menanam pokok-pokok tu. Tamam. Farubbama fataru. Kadang-kadang malaikat akan futur. Rubbama fataru, mereka akan futur, maksudnya lemah daripada menanam pokok-pokok tu, terberhenti. Tak tanam. Fayuqalu, maka ditanya kepada para malaikat, malakum fatartum. Kenapa kamu tidak tanam lagi pokok? Fayaqulun, maka malaikat menjawab, fatara sahibuna. Itu sahabat kami itu yang di muka bumi tadi, dia telah terberhenti daripada zikir. Maka kami pun terberhentilah daripada tanam pokok ni. Maksudnya suruh apa ni? Berterusan. Dan dalam kitab Afdalus Salawat ala Sayyidis Sadat, karangan Sayyidi Syekh Nabhani radhiyallahu anhu, menyebutkan kata syurga Allah Ta'ala ini diluaskan dengan sejauh mana salawat kita kepada Nabi SAW. Lagi luah, lagi banyak selawat, lagi luah syurga kita tadi, lagi luah syurga kita lagi luah syurga kita. Jadi nak tengok syurga kita luah mana, tengok macam mana apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Ta'ala. Tamam. Faqala al-Hasan, maka kata Imam Hasanul Basri, amadduhum rahimakumullah. Maksudnya perpanjangkan zikir kamu, maka kamu akan diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Wa qad ra'ayna jama'atan minal asyaqi, kami telah melihat jamaah daripada para syaikh, para guru, para orang tua-tua, yartahuna ila hudurin nasi indahum. Mereka rasa gembira ketika orang ramai hadir bertemu dengan mereka. Ada orang macam tu. Wa sama'il ahadits allati tadurru wa la tanfa', dan mendengar cerita-cerita yang tidak memberikan manfaat, malah memberikan mudarat. Suka orang mai jumpa cerita benda tu, cerita benda ni yang memberikan mudarat, tidak beri manfaat. Famadha zamanuhum fi ghairi syai'in, maka berlalu zaman mereka dan masa mereka tanpa ada sesuatu yang berfaedah. Walau fahimu kanat tasbihatun aslah, kalau mereka faham, maka tasbih itu lebih aslah, lebih baik kepada mereka pada waktu tersebut. Dan kalaulah mereka boleh ulang kembali masa, kalau masuk dalam kubur, mereka akan melihat masa yang telah lalu tadi, itu adalah masa yang paling rugi bagi mereka.
kalau tidak dipenuhkan dengan zikrullah. Tamam? Wa hadza la yakunu illa min al-ghaflati 'anil akhirah. Dan ini tidak akan berlaku. Maksudnya berlaku perkara ni tidak berzikir, menyibukkan diri dengan bercakap benda yang tidak berfaedah. Ini adalah tidak berlaku melainkan kepada orang yang lalai daripada akhirat. Li'anna bi tasbihatin wahidatin, ini kerana dengan tasbih yang satu sahaja, yahsulus thawabu 'ala ma zakarna. Maka dia akan mendapat atau yuhsalus thawabu 'ala ma zakarna. Akan mendapatkan pahala dengan apa yang kita sebutkan sebelum ini, iaitu ditumbuhkan tumbuhan dalam syurga. Wal ahaditsud dunyawiyatu tu'zi wa la tanfa'. Dan cerita-cerita dunia ini adalah cerita yang menyakitkan, tidak memberi manfaat. Kana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yasumu fil har. Al-Imam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, berpuasa pada hari yang panas. Allah. Fa yuqalu lahu, dikatakan kepada lahu, anta syaikhun kabir. Kamu ni orang tua wahai Sayyidina Abi Musa. Fa yaqulu, maka kata beliau, inni a'udduhu liyaumin tawil. Saya menyiapkan dia untuk hari yang panjang nanti. Hari ini pendek saja panahnya. Saya bersiap ni untuk hari yang panjang nanti di akhirat. Nah, itu maksudnya. Wa qila li'abidin, arfiq bi nafsik. Ataupun arfiq bi nafsik. Yani bagi lemah lembutlah dengan dirimu. Qala ar-rifqa atlubu. Tamam? Kata arfiq bi nafsik. Lemah lembutlah dengan dirimu, katanya. Karena kamu sembahyang tak berhenti-berhenti ni. Dia kata ar-rifqa atlub. Dia kata, yang aku tuntut tu lemah lembut tu lah. Kamu suruh aku lemah lembut dengan diri aku. Yang aku lakukan kerah ni untuk apa? Untuk menuntut lemah lembutnya daripada Allah. Tak tu je. Itu maksud daripada abid ini, hamba Allah Ta'ala. Masya Allah. Ajib, no? Kitab ni Masya Allah Ta'ala. Ja'a ba'du rufaqai Sari As-Saqati. Telah datang sebahagian daripada teman-temannya Imam Sari As-Saqati rahimahullahu ta'ala ilaihi yazuruh. Mereka datang menziarahinya. Ada seoranglah datang menziarahi Imam Sari As-Saqati. Fawajada indahu jama'atan. Tiba-tiba didapati ada jamaah daripada manusia duduk berkeliling Al-Imam Sari As-Saqati. Faqala, kata beliau, ya Sariyu, sirta munaqan lil battalin. Namam? Munaqan maksudnya apa dia? Mahallul iqamah maksudnya. Munaqan, kha. Yani sirta munaqan lil battalin. Kamu telah menjadi tempat duduknya orang-orang yang suka buang masa. Dia buat ni mai sembang-sembang saja. Ya memang kalau datang tu jumpa dengan Sari Saqati sudah tentulah untuk ambil manfaat. Pun begitu, katanya, masa kamu sepatutnya dihabiskan dengan yang lebih bermanfaat daripada duduk dengan battalin. Ini orang-orang yang battalin maksudnya apa dia? Yang hanya menghabis-habiskan masa, menganggur-nganggur. Summa zahaba walam yaqud. Dan lelaki itu pergi dan tidak duduk bersama dengan Sayyidina Sari As-Saqati, datang untuk menegur pada waktu tersebut. Faham? Jadi wali besar juga lah ni yang datang. Wa man 'arafa syaraf al-'umr wa qimatahu lam yufarrit fi lahzatin minhu. Sesiapa yang mengetahui tentang kemuliaan umur yang Allah Ta'ala berikan dan kedudukannya, keagungan dan kemuliaannya, maka dia tidak akan menghabiskan dengan sia-sia walau satu lahzah, walau satu detik daripada masanya. Falyanzur asy-syabbu fi hirasati bid'atihi. Maka pemuda-pemuda hendaklah sentiasa memerhatikan untuk menjaga bid'atihi. Bid'atihi maksudnya apa dia? Barangnya. Masa muda je kena jaga sungguh. Ni orang muda kena buat apa pada masa mudanya? Kena jaga. Wal yatahaffazil kahlu biqadri istita'atih. Manakala orang yang telah sampai kepada kahl, iaitu umurnya setelah kepemudaan, iaitu sudah dewasa, maka pada waktu tersebut hendaklah dia menjaga waktu tersebut pula dengan qadar yang dia mampu. Wal yatazawwadi syaiqu lilihaqi jama'atih. Dan hendaklah orang tua-tua bertambah amalnya untuk dia bersedia dan untuk dia berjalan, bertemu dengan teman-temannya yang telah berlalu, orang yang telah mati di kalangan temannya. Wal yanzuril harimu an ya'khudha atau an yu'khadha min sa'atih.
dan hendaklah yang tua lebih umurnya 70 tahun ke atas sentiasa memerhatikan bahawa setiap masa kemungkinan dia akan diambil pada waktu tersebut. Nafa'ana Allah wa iyyakum bi'ulumina. Moga Allah memberikan manfaat kepada kamu dan kepada kami semua dengan ilmu-ilmunya kami, kata Imam Ibnul Jauzi. Kata nafa'ana Allah bi'ulumihim la bi'ulumina. Nah, moga Allah memberikan manfaat kepada kamu dengan ilmunya kami. Wala salabana fawaida fuhumina, dan jangan dicabut kelebihan ataupun faedah-faedah kefahaman kami. Wa matta'ana bi asma'ina wa absarina, dan diberikan imta' ataupun kelazatan dengan pendengaran dan penglihatan kami. Wala yaj'al ilmana hujjatan alaina, dan tidak dijadikan ilmu kami hujjah ke atas kami. Innahu waliyyu zalik wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa kana al-faraghu min katbiha يوم الخميس المبارك 19 جماد الآخرة سنة 98 وألف وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه وسلم آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita telah khatam kitab Tanbih Naimil Ghamr ala Mawasimil Umr dalam beberapa majlis, dan moga-moga Allah Ta'ala mencatatkan qabul kepada kita semua dan menjadikan ianya sebagai panduan, dan moga kita semua dapat, kalau yang tidak sempat ikut daripada mula, ikuti semula daripada pengajian awal sehinggalah pengajian terakhir pada hari ini, dan moga-moga kita mendapat kemanfaat dengan bekal tersebut, insya-Allah. Insya-Allah setelah kitab ini kita akan bacakan pula kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Nanti kita akan maklumkan bila pengajiannya, dan ikuti saja live di page yang telah ada, dan kemudian dalam yang TikTok pun boleh ikut, dan dalam YouTube pun nanti akan diletakkan video-video pengajian tersebut, insya-Allah taala. Moga-moga Allah Taala memberikan manfaat, memberikan kefahaman kepada kita semua untuk terus beramal, dan juga samarah bagi ilmu. Buah bagi ilmu itu adalah amal. Ini tidak guna hanya sekadar kita mengetahui tentang suatu perkara tersebut tapi kita tidak beramal dengannya. Moga-moga kita jadi ahli amal. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.